على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعم ونعرف بك واخرجنا من الظلمات وأهدنا بك وعلينا رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم كلامه dan kedua dengan sampai umur 15 tahun. Alamat balik kanak-kanak itu terbagi kepada dua perkara. Pertama, mimpi setubuh dengan perempuan. Yang dimaksudnya ialah keluar mani. Kemudian daripada sampai umur 9 tahun. Itu yang pertama. Dan kedua, dengan sampai umur 15 tahun. Sekiranya kalau semenjak daripada umur 9 tahun, belum pada nak sampai 15 tahun tu dia tak pernah keluar mandi. Tak pernah keluar mandi dan tak pernah datang haid, maka balik dia tu di sisi sampai 15 tahun. Maknanya kalau tidak itu tak jadi balik lagi. Dan ditambah pada perempuan dengan haid. Jadi ditambah pada perempuan dengan haid. Jadi maknanya orang perempuan yang ada yang alamat jadi balik yang ada kat dia yang tidak ada bagi lelaki ialah kedatangan haid. Kemudian daripada sampai umur 9 tahun. Kemudian daripada sampai umur 9 tahun. 9 tahun artinya belum pada 9 tahun apa dia? Kurang daripada 15 tahun tu 15 hari 15 malam. Mana begitulah. Sebab tilik kepada sekurang-kurang masa sucinya ialah 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak hari pun 15 hari 15 malam juga. Maka jadi maknanya umur 9 tu malaikat 15 hari sebelumnya. Mana kalau datang haid, kalau bilangan umur tu tak sampai 9 tahun lagi, tetapi ada 10 hari, ada 11 hari, 14 hari lagi nak sampai nak cukup 9 tahun, maka darah tu adalah darah haid. Jadi kesimpulannya daripada yang dulu, alamat balik kanak-kanak itu yang bersekutu di antara lelaki dan perempuan. Yang bersekutu pada lelaki dan perempuan maknanya yang ada di lelaki, yang ada pada perempuan ialah satunya keluar mani, yang keduanya sampai umur 15 tahun di sisi jikalau tidak keluar mani sebelum pada umur 15 tahun. Maka itu bersekutu di antara kanak-kanak lelaki dan kanak perempuan. Jadi balik dengan sebab keluar mandi, jadi balik dengan sebab sampai genap umur 15 tahun. Maka untuk perempuan saja jadi tambah lagi pulanya datang haid. Datang haid. Jadi maknanya kalau
Kalau kita nak bagi, nak asingkan, alamat balik bagi kanak-kanak lelaki adalah 2. Alamat balik bagi kanak-kanak perempuan tu adalah 3. Kalau nak kiranya begitu pun boleh. Lelaki yang 2 ialah haid, keluar mandi dan sampai umur 15 tahun. Kalau umur 15 tahun walaupun tak pernah keluar mandi tapi dah sampai umur 15 tahun. Begitu dah jadi balik. Maknanya kali pertama keluar mandi walaupun umur tak sampai 15 pun dah jadi balik. Nisbah bagi perempuan, kanak-kanak perempuan tu alamat jadi balik tu 3 perkara. Satunya keluar mandi, yang keduanya datang haid, tapi masa dianya secepat-cepat dianya ialah umur 9 tahun. Dan sampai umur 15 tahun. Gitu dah. Sekiranya 15 tahun tu sekiranya belum nak antara 9 dengan 15 tu tak pernah datang haid, tak pernah datang, tak pernah keluar mandi. Maka tunggu balik di umur 15. Maklum. Dan arti agama itu iaitu ibadat, salah, iaitu ibarat bukan dal, iaitu ibarat bukan iaitu ibarat bukan dal, ubahkan, iaitu ibarat daripada beberapa hukum yang disyarakkan, yakni yang dinyatakan dia oleh Allah atas lidah Nabi-Nya. Dan arti agama. Dan arti agama, makna agama. Kata agama, apa dia agama? Agama tu ialah ibarat, yakni panggilan. Ibarat maknanya satu jenis panggilan, satu sebutan, suatu lafaz, suatu perkataan. Ibarat daripada hukum yang disyarakkan. Ibarat daripada hukum yang disyarakkan. Apa makna yang disyarak? Yakni yang dinyatakan dia oleh Allah Ta'ala atas lidah Nabi-Nya. Jadi hukum yang disyarak makna hukum yang yang menyatakan dia akan hukum oleh Allah Ta'ala kepada kita manusia, kepada umat, kepada kita manusia. Tapi Allah Ta'ala nyata tu maknanya yang nyatakan dia, mana yang diberitahu. Hukum-hukum yang disyarakkan, hukum-hukum yang dinyatakan, mana yang diberitahu dengan secara jelas. Yang dinyatakan, mana yang diberitahu dengan secara jelas. Siapa dia yang memberitahu tu? Yang menyatakan dia oleh Allah. Tapi Allah Ta'ala menyatakan hukum kepada kita bukan dengan secara langsung, bahkan atas lidah Nabi-Nya, melalui penyampaian Nabi-Nya. Atas lidah Nabi-Nya, yakni melalui penyampaian Nabi-Nya. Nabi-Nya, Nabi Allah. Nabi artinya panggil Rasulnya, Rasulullah. Begitu. Jadi maknanya agama tu kena atas hukum-hukum. Kena atas hukum-hukum syarak lah mudah katanya. Hukum-hukum syarak yang mana Allah Ta'ala syarakkan hukum-hukum itu, menyatakan, beritahukan hukum-hukum itu kepada kita melalui cakapan, melalui penyampaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan agama. Sebab tu katanya sembahyang setengah daripada agama,
puasa setengah daripada agama. Maknanya sebab sembahyang tu hukum dia wajib, puasa Ramadan hukum dia wajib, terlain lagi lah daripada sunat-sunat. Sebab tu perkara sunat pun baca Quran pun kerjaan agama, sembahyang pun kerjaan agama, tinggal daripada berjudi, tinggal daripada bercuri pun kerjaan agama juga. Sebab itulah jadi agama tu kena atas beberapa hukum. Mana ibarat daripada beberapa hukum, maknanya agama tu kena atas hukum-hukum. Kena atas hukum-hukum yang disyarakkan, yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Maknanya kena atas beberapa hukum-hukum syarak yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita melalui Rasulnya. Sebab tu kita pernah dengar katanya as-salatu imaduddin. Sembahyang tu ialah tiang agama, dengan maknanya sembahyang ni setengah daripada kerjaan agama. Sama juga dengan puasa, dengan haji, dengan zakat dan lain-lain lagi. Setengah daripada pekerjaan agama ke semua. Setengah daripada pekerjaan agama ke semua. Tetapi nak cerita kata sembahyang tu kerjaan agama yang paling penting, asas nak kukuh, nak kuat rumah tu, nak kuat agama dengan sembahyang. Lalu tu dibanding katanya tiang agama. Nak asalnya maknanya rukun-rukun agama, maknanya amalan-amalan, perkara-perkara yang dibuat dalam agama tu lah. Begitulah. Itu dikatakan agama. Sebab tu rukun Islam dah kita maklum. Dan arti hukum itu menyabitkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan atau menafikan dia daripadanya. Ini masalah lain pula. Ini pengertian bagi apa dia? Bagi agama. Jadi agama tu kena atas hukum-hukum syarak lah mudah katanya. Di sini masuk pula makna hukum pula. Hukum, apa dia hukum? Hukum itu menyabitkan suatu pekerjaan, ini suatu perkara. Bagi suatu pekerjaan, yang bagi suatu perkara. Atau menafikan dia kan suatu pekerjaan daripada suatu pekerjaan. Perkara. Jadi hukum tu, sebut kata hukum dengan secara luasnya, belum pada kita nak tilik kepada hukum tu ialah hukum syarak. Belum pada kita nak tilik kepada hukum tu ialah hukum adat. Belum pada kita nak tilik kepada hukum tu ialah hukum akal. Jadi di sini tu hukum semata-mata hukum. Hukum semata-mata hukum, jangan tilik pada hukum syarak lagi lah. Jangan tilik kepada hukum adat lagi lah. Jangan tilik kepada hukum akal lagi lah. Semata-mata hukum tu apa makna dia? Maka pengertian bagi hukum tu adalah dua. Satunya menyabitkan suatu kerjaan bagi suatu kerjaan. Itu pun hukum juga. Yang keduanya, atau menafikan dia, menidak. Menafikan dia kan suatu kerjaan yang pertama daripada suatu kerjaan yang kedua. Jadi kalau kita katanya begini, itu dah ada hukum di dalamnya. Sebab dah kata tadi, jangan tilik pada hukum tu hukum syarak lagi. Jangan tilik kepada hukum tu hukum adat lagi. Jangan tilik pada hukum tu hukum akal lagi. Lepas tu, kalau kita cakapnya, saya dah makan. Di situ ada hukum dah. Di situ dah ada hukum. Saya dah makan pagi ni. Maka di situ ada hukum. Apa dia hukum di situ? Sabit makan bagi saya. Begitu. Sabit maknanya berlaku lah. Ada makan, tapi ada tu tak sedap cakap.
sabit makan, berlaku makan bagi saya. Itu menyabitkan suatu kerjaan apa dia makan. Bagi suatu kerjaan kita. Ha. Jadi kita cakap kata saya dah makan. Saya dah makan. Itu hukum dah tu. Dalam makna perkataan kita tu ada hukum. Tapi jangan tilik kepada syarak ke, akal ke, adat ke, jangan tilik lagi lah. Jadi semata-mata hukum ialah menyabitkan suatu kerjaan bagi suatu kerjaan. Apabila katanya saya dah makan, tu menyabitkan makan bagi kita, bagi saya. Kalau sebelah balik tu, kalau kita bercakap pulaknya begini, saya tak makan lagi. Saya belum makan lagi. Saya belum makan lagi. Itu maknanya menafikan makan daripada kita. Begitu. Itu pun hukum juga. Jadi maknanya ada kedua-dua belah. Misalnya sekarang kita katanya menyabit cerah bagi dunia, bagi bumi. Kalau sekarang, kalau tadi, kalau sekarang maknanya kita menyabitkan cerah bagi bumi. Kita menafikan gelap daripada bumi. Sekarang dah cerah, tak gelap. Dah tak gelap. Kita kata begitu. Itu jadi dua hukum. Jadi sekarang dunia, bumi, tempatan kita dah cerah, tak gelap. Mana kita menafikan, kita mengisbat, menyabitkan cerah bagi bumi dan kita menafikan gelap daripada bumi. Tengok. Kalau nak tengok dalam hukum syarak, kita kata macam mana? Sembahyang 5 waktu adalah wajib. Sembahyang 5 waktu adalah wajib. Maknanya kita menyabitkan wujub bagi solat 5 waktu. Makan minum tak wajib. Itu menafikan wajib daripada makan minum. Itu hukum. Artinya, saya dah sembahyang. Nak menyabitkan sembahyang bagi kita. Saya belum sembahyang lagi. Waktu dah masuk, saya belum sembahyang lagi. Itu menafikan sembahyang daripada kita. Itu dikatakan hukum. Tengok, kita katanya menyabitkan bahru bagi alam, bagi makhluk. Itu hukum. Menyabitkan bahru bagi makhluk, menyabitkan sedia bagi Allah, itu hukum. Itu sebelah balik isbat. Sebelah balik nafi pula. Alam makhluk tidak qadim. Alam ini, makhluk ini tidak qadim, tidak sedia. Itu menafikan sedia daripada alam ini. Allah tidak baharu. Itu hukum kan. Allah tidak baharu. Itu menafikan baharu daripada Allah. Itulah dikatakan hukum. Lepas tu, kalau hukum adat, pokok durian yang saya tanam dah berbuah. Pokok durian yang saya tanam tu dah berbuah. Tu menyabitkan berbuah bagi pokok durian. Kalau nafi, pokok durian yang saya tanam 5 tahun lepas belum berbuah lagi. Tak berbuah lagi, belum berbuah lagi. Mana menafikan berbuah daripada pokok durian. Itu nafi. Itu tapi tilik pada adat. Begitulah. Itu jadi pendek katanya kita ni kalau kita kiranya dalam cakapan hari-harian kitanya apa dia? Tak lepas daripada hukum-hukum. Tak lepas daripada hukum-hukum. Kau dah makan ke? Belum. Kau dah tidur ke? Belum lagi. Misalnya, katalah.
Menyabitkan. Tapi suatu pekerjaan yang pertama tu kena atas benda. Kena atas perbuatan atau kelakuan. Pekerjaan yang kedua tu kena atas benda. Pada ghalibnya gitulah. Tengok yang dia misal, seperti kita kata, kita bercakap, alam ini baru, kita kata begitu, alam ini baru, maknanya apa dia? Kita menyabitkan baharu bagi alam. Tu hukum, sebelah balik menyabit. Kita kata alam ini baru, makhluk ini baru, maknanya kita menyabitkan baharu bagi alam. Sebab tu dia katanya pada isbatnya dah. Atau alam ini tiada qadim, ini pada nafi, mana kita menafikan qadim bagi ini alam. Kita menafikan qadim daripada alam ini. Tu panggil hukum. Itulah. Itu makna hukum ialah nak ambil ringkasnya, hukum-hukum ni apa dia? Menyabit atau menafi. Kalau kita nak ambil ringkas, hukum-hukum ni apa dia? Menyabit dan atau menafi. Begitulah. Lepas tu katalah misal-misal yang lain. Kalau kita makan, saya dah kenyang. Menyabitkan kenyang bagi kita. Kalau lama tak makan, katanya, lama tak makan, kita menyabitkan lapar. Saya dah lapar sekarang. Lama dah tak makan, banyak jam dah tak makan, saya dah lapar sekarang. Mana menyabitkan lapar bagi kita. Apabila kita makan, saya dah tak lapar. Saya dah tak lapar sebab saya dah makan banyak. Saya dah tak lapar, menafikan lapar daripada kita. Begitulah. Semuanya ada hukum ke semua. Banyakkan kita cakap tu ada hukum. Cuma kita tak sedar kata itu adalah hukum yang terkandung di dalam cakapan kita. Dia tak lepas. Cuba perhatilah yang kita bercakap mana-mana sekalipun. Mana-mana dah cakapan, dalam tu ada makna menghukum. Dalam harian kita tak lepas pada ada menghukum. Tapi nak masuk dalam hukum syarak ke, nak bersangkutan dengan syarak ke hukum itu, nak bersangkutan dengan adat ke hukum itu, nak bersangkutan dengan akal ke hukum itu, itu terpulanglah. Dan hukum itu terbahagi kepada 3 bagai. Dan hukum itu, hukum mana? Hukum yang kata makna dia isbat, menyabit dan menafi. Dan hukum itu, hukum mana? Hukum yang kata hukum yang makna dia menyabitkan dan atau menafikan. Hukum tu terbahagi kepada 3 bagai. Terbagi kepada 3 bagai. Pertama hukum syarak, dan kedua hukum adat, dan ketiga hukum akal. Terbagi kepada itu. Jadi tilik kepada yang menyabitkan tadi. Tengok yang menyabit dan yang menafi. Tengok macam mana. Maka hukum syarak itu 2 bagai. Pertama hukum syarak yang taklifi, dan kedua hukum syarak yang wad'i. Hukum syarak pula terbahagi kepada 2 bagai. Hukum syarak terbahagi kepada 2 bagai. Satu bagai namanya hukum syarak yang taklifi. Kita maklum dengan nama kata hukum taklif. Hukum taklif. Kita terpanggil dengan nama, kita sebut dengan kata begitu. Yang kita selalu dengar kata hukum taklif. Kedua, hukum syarak yang wad'i. Wad'i itu maknanya yang, itu mana hantaran.
Macam mana hantaran kita tengok dari depan. Jadi hukum syarak terbagi kepada dua bagai. Hukum syarak yang taklifi, hukum syarak yang wad'i. Lepas tu hukum syarak yang taklifi, hukum syarak yang wad'i itu yang tersebut keduanya, mana yang ada disebutkan keduanya, dua hukum syarak sini ialah yang taklifi, yang wad'i itu pada katanya, pada kata ta'rif, dan pada kata mu'arif, gitu ya. Pada katanya kata mu'arif, kepada kata ulama yang membuat ta'rif, huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliku bi'af'alil mukallafina bittalabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliku bi'af'alil mukallafina bittalabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Tengok terjemah dia, nanti kita urai balik. Terjemah dia iaitu kalam Allah. Khitab tu dengan mana kalam. Kalam Allah yang al-azali, yang bergantung ini, yang ada bersakutan. Yang bergantung, yang bersakutan, ada hubung kait. Ada bersakutan, ada yang bergantung dengan segala perbuatan orang mukallaf. Bergantung tu dengan dituntut. Dengan dituntut. Tutut tu dua. Tutut buat, tutut tinggal. Kita bagi dua. Dengan dituntut, yakni tutut tinggal, tutut buat atau tutut tinggal. Dengan dituntut, tekanlah. Dituntut, jangan terima tutup mana suruh. Itu salah. Jangan katanya dengan ditutup, dengan disuruh, itu salah. Itu salah. Kena tafsir dengan ditutup, yakni ditutup buat, ditutup tinggal. Kita tafsir begitu. Dengan ditutup, yakni tutup buat atau tutup tinggal. Atau macam ni, daripada dan. Tutup buat, tutup buat tu dikatakan arah suruh. Tutup tinggal itu dikatakan larang. Kita ambil di sini dulu. Masalah ditutup dulu. Ditutup ni dua. Tutup buat, tutup tinggal. Pecah kepada dua. Pecah kepada dua untuk senang kita nak faham lagi ke datang. Kita tulis tutup pecah kepada dua, tutup buat, tutup tinggal. Tutup buat, tutup tinggal. Habis, tutup buat, satu. Tutup tinggal, dua. Ke mana? Satu balik. Satu, tutup buat kan. Tutup buat tu, pecah kepada dua pula. Tutup buat, mana suruh. Tutup buat tu,
Itulah yang kita panggil suruh. Kalau tutup saja tak boleh kata suruh, tak boleh kata larang. Nah, tutup, semata-mata tutup tu tak ada ujung lagi. Tak boleh kata makna suruh lagi. Tutup, tutup buat, itu dikatakan suruh. Tutup, tutup tinggal, itu dikatakan larang. Kemudian, tutup buat pula. Tutup buat tu terbahagi kepada dua. Tutup buat yang kata suruh tadi, tutup buat yang dikata suruh tadi tu terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Tutup buat, satu, dengan secara putus. Tutup buat, satu, dengan secara putus. Tutup buat, satu, dengan secara putus. Kedua, dengan secara tidak putus. Dengan secara tidak putus. Jadi tutup buat tu terbahagi kepada dua. Secara putus, mana suruh buat dengan secara putus. Sebab tutup buat tu makna suruh kan. Mana suruh. Apa tu? Tutup buat tu dengan secara putus. Maka tutup buat dengan secara putus, itu dikatakan wujub. Wujub. Jadi wujub. Jadi wujub. Tutup buat dengan secara tidak putus. Tutup buat dengan secara tidak putus. Itu yang kita panggil sunat. Gitu. Jadi tutup buat dengan secara putus macam mana? Macam itu maknanya tak dapat tidak kena buat. Tak dapat tidak kena buat. Kalau tak buat dijanji seksa. Itulah. Tak dapat tidak kena buat. Kalau tak buat sepatut didendakan. Sepatut diseksakan. Itu tutup buat dengan secara putus ialah wujub. Yang kedua pulanya, tutup buat dengan secara tidak putus. Dengan secara tidak putus. Mana suruh dengan secara tak putus. Maknanya kenapa? Sunat. Kan? Tutup buat dengan secara tak putus ialah sunat. Dengan macam mana tak putus? Suruh buat, tapi kalau tak buat, tak ada janji seksa. Suruh buat, tapi kalau langgar, kalau tak buat, tidak dijanjikan seksa. Mana mudah kata tak masuk neraka. Nak ambil mudah-mudah cakap ni tak masuk neraka. Maknanya kalau tak buat, tidak dijanji seksa. Tidak dijanji azab. Solat tarawih, suruh ke tidak? Suruh. Tapi suruhan dianya suruhan yang tak putus, tak jazam. Dengan maknanya, kalau siapa tak buat, tak dijanjikan seksa. Tak masuk neraka sebab apa dia? Sebab tak solat tarawih. Gitu. Itu sebelah balik tutup buat. Jadi sebelah balik tutup buat tu ada kalanya wajib, ada kala wujub, ada kalanya sunat. Maka nak tanya, wajib dengan sunat dia berkongsi di mana? Tempat berkongsi di antara wajib dengan sunat di mana? Pada tutup buat. Gitu kan? Nak tanya, tempat berkongsi
di antara sunat dengan wujub wajib di mana? Ditutup buat. Tampak berbeza di antara wajib dan sunat di mana? Diputus dan tak putus. Diputus dan tak putus. Atau nak kata wajib kalau buat seksa, sunat ada wajib kalau tinggal ada seksa, sepatut didenda, sepatut diazabkan. Sunat kalau tak buat, kalau menyalahi kita panggil. Kalau menyalahi, kita panggil begitu senang. Wajib kalau menyalahi diazabkan, sepatut diazabkan. Sunat kalau menyalahi, mana menyalahi itu macam mana menyalahi? Tak buat. Maka tak sepatut tak janji seksa. Tak janji seksa. Begitulah. Tak janji seksa, tapi berasa segan ke tidak, memang ada kan. Ayah ke siapa suruh kita buat dengan satu perkara tapi suruh dia tu tak putus sangat. Kau ni kalau kau rajin, begitu. Kau kalau kau free tolonglah buat begini. Tapi kita pun tak nak kemas sangat dia suruh tu. Kita pun tak buat. Tapi kalau tak buat rasa segan lah dengan bapak saya, kita. Begitu. Tengok. Begitulah. Yang kedua pula, tutut tinggal. Yang kedua pulanya, tutut tinggal. Tutut tinggal kita panggil apa? Larang. Tutut tinggal dikatakan larang. Ini pun terbahagi kepada dua juga. Macam tadi. Tutut tinggal terbahagi kepada dua juga. Satunya tutut tinggal dengan secara putus. Tutut tinggal dengan secara putus. Tutut tinggal dengan secara putus. Apa panggil? Haram. Hurmah. Haram. Tapi panggil haram tak nak betul sangat. Panggil hurmah. Tapi kita termaklum dengan nama kata haram. Tapi nak bagi betul elok-elok panggilnya ialah hurmah. Jadi maknanya tutut tinggal dengan secara putus ialah haram. Kita maklum dengan nama begitu. Haram. Tapi nak panggil betulnya hurmah. Maka di sini macam mana? Maknanya apa maksud kata tutut dengan secara putus? Sekira kalau menyalahi. Apa makna menyalahi di sini? Dibuat. Begitu lah. Menyalahi dibuat. Sebab larang kan. Tutut tinggal dengan secara putus sekiranya kalau menyalahi. Apa makna menyalahi sini? Dibuat. Sepatut diseksa. Sepatut diseksa. Sekiranya kalau menyalahi sepatut diseksa. Itu mana tutut tinggal dengan secara putus. Yang keduanya tutut tinggal dengan secara tidak putus. Tutut tinggal dengan secara tidak putus. Apa makna? Apa makna? Tutut tinggal dengan secara tak putus. Dengan maknanya sekiranya kalau menyalahi. Apa menyalahi di sini? Dibuat. Sekira jikalau menyalahi tidak ada janji seksa. Tidak ada janji seksa. Tapi rasa segan lah. Lain-lain kali jangan buat begini. Lain-lain kali nak makan tu, makanlah. Kita katanya, lain-lain kali jangan begitu. Jangan buat begini. Tapi kalau buat pula rasa malu, rasa segan. Bila. Jadi, nak tanya balik, haram, apa tadi? Tutut tinggal, sekali lagi tak habis lagi. Tutut tinggal dengan secara tak putus.
Itu kena atas benda apa? Kena atas makruh, karahah, artinya khilaful aula. Kena atas karahah, panggil karahah, tapi kita maklum dengan kata makruh. Karahah lah yang betul panggilan dia. Karahah atau khilaful aula. Mana-mana satu daripada dua tu. Begitulah. Maka nak tanya, karahah makruh dengan haram lah, cakap mudah-mudahnya. Makruh dengan haram, dia bersekutu di mana? Tempat bersekutu di antara haram dengan makruh di mana? Dituntut tinggal. Atau dilarang. Kan? Tapi berbeza di mana? Makruh dengan haram berbeza di sekira menyalahi Secara putus dan secara tidak apa dia? putus. Di apa? Menyalahi di mana? Tempat berlainan di mana? Di Putus. apa dia? Putus tak putus. Begitu kan? Lepas tu nak tanya balik. Jadi berapa semua yang masuk bawah tutut? 4. Wajib, sunat, haram, makruh. Wajib, sunat, haram, makruh. Nak tanya sekali lagi, wajib, sunat, haram, makruh, tempat bersekutu di mana? Tuntut. Pada tuntut Baba. Wajib, sunat, haram, makruh. Tempat bersekutu di mana? Dituntut. Tutup saja. Jangan tambah ekor lah. Ditutup. Begitu ya. Tempat bersekutu di antara 4 perkara tu ditutup. Maka 4 perkara ni lah hukum taklif sebenarnya. 4 perkara ni lah hukum taklif. 4 perkara ni lah hukum taklif. Mana dia? Wajib, sunat, haram, makruh. Wajib sunat, kita bilang nak bagi gambar. Wajib sunat, relax sekejap. Haram, makruh. Untuk nak bagi nampak. Ini grup ni, ini grup ni. Wajib sunat, haram, makruh. Gitu. 4 inilah dikata hukum taklifi. Gitu. Yang kata tadi apa dia? Pertama hukum syarak yang taklifi. Tu ya. Sebab dia kata tadi dua-dua bagai masuk dalam ta'rif ini kan. Jadi maknanya hukum syarak yang taklifi masuk di bawah mana? Di bawah dengan ditutup. Dengan maknanya jadi maknanya gitulah. Jadi kalam Allah Ta'ala yang azali, yang bergantung dengan segala perbuatan mukallaf dengan ditutup. Sakat tu masuk 4 perkara. Atau ibahah. Maknanya ibah tidak ditutup. Ibahah. Maknanya tidak ditutup. Atau ibahah maknanya tidak ditutup. Tak ada tututan. Tak ada tututan. Tidak ditutup. Apa makna tidak ditutup? Kalau kata tidak ditutup, maknanya tak ada tututan buat, tak ada tututan tinggal. Sebab tututan ada 2 kan. Ditutup ada 2 bagai. Tutup buat, tutup tinggal. Ibahah maknanya tak ditutup. Harus kan Baba kan? Ibahah tu maknanya tak dituntut. Tak ditutup. Maknanya kalau tak ditutup, mana
tak ditutup buat, tak dituntut tinggal. Tak ditutup buat, apa makna? Tutup buat apa panggil? Suruh. Tak ditutup buat, mana tak disuruh buat. Tak disuruh buat. Tak ditutup tinggal, mana tak larang. Jadi jadi ibahah ni apa dia? Tak ada tutupan. Mana tak suruh, tak larang lah mudah katanya. Tengok asalnya makan, tidur, berjalan, makan, minum apa semua. Sebab tu kalau nak betul jawabnya, makan, minum, tidur, berjalan, duduk, adat-adat kita harian dengan secara asalnya apa dia? Tak disuruh, tak dilarang. Tak disuruh, tak dilarang. Apabila tak disuruh, tak dilarang, dia tidak ada pahala. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tak ada pahala, tak ada dosa. ha. Hmm. Abi. Maka ibahah ni masuk benda sama tak dengan wajib, sunat, haram, makruh tadi? Benda lain-lain. Kalau benda lain-lain, satu lagi atau apa dia? Atau dengan tu. Atau ibahah apa tu? Dengan tu, atau dengan, atau tambah atau dengan dihantar. Dengan dihantar bagi keluar ni panggil hukum wad'i. Atau tambah atau dengan dihantar bagi keluar yang ni jadi hukum wad'i. Jadi tengok tadi dia kata hukum syarak ada berapa bagai tadi? Ada 2 bagai. Satu hukum syarak yang taklifi, mana dia? Wajib, sunat, haram, makruh. Dan hukum syarak yang wad'i ni pada sini yang masuk di bawah kata atau dengan dihantarkan bagi keluar. Lepas tu, tapi kalau tengok sini nampak nak jadi 3. Dengan ditutup atau ibahah 2. Atau dengan dihantar tak nak jadi 3. Lalu tu dengan sebab tu dimasukkan ibahah bersama dengan wajib, sunat, haram, makruh. Dimasukkan dalam bilangan ibahah tu dimasuk dalam grup wajib, sunat, haram, makruh. Wajib, sunat, haram, makruh panggil hukum apa tadi? Hukum taklifi. Hukum taklifi. Lepas tu ibahah dimasuk di bawah hukum taklifi juga. Dimasuk di bawah taklifi juga. Jadi kira-kiranya hukum taklif ada berapa? 5. Ada 5. Ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, ibahah. Yang kita kata harus. Tapi dia sebenarnya ibahah ni berlain tak kan? Lain pada 4 yang dulu. Jadi hukum syarak yang taklifi ada 5. Lepas tu 4 daripada 5 ada tekanan, ada tututan. 4 daripada 5 tu wajib, sunat, haram, makruh ada tututan, ada tekanan. Satunya ialah ibahah tak ada tututan, tidak ada tekanan. Sebab wajib, sunat ada tekanan buat, tututan buat. Haram, makruh ada tekanan, ada tututan, tinggal. Adapun ibahah tak ada tututan, tak ada tekanan. Tapi dimasukkan juga. Panggil atas jalan taglib. Jadi 5 tu ibahah tu lain pada orang.
Sebab 4 tu ada tututan semua kan. Sebab tu tanya tadi. Wajib, sunat, haram, makruh. Apa tempat yang berskoti? Bersekutu di mana? Ditutup. Empat orang kalau nak bilang orang. 4 orang tadi tu ada tutup semua. Ibahah seorang ya tidak ada tututan. Tak apalah masuk dalam grup ni. Kalau tidak nak duduk seorang lah dia. Atau dengan dihantarkan bagi keduanya. Bagi keduanya, bagi tutut atau ibahah. Atau dihantar bagi keduanya, bagi tutut atau ibahah. Dihantar. Maknanya hataran dia. Hataran bagi, tengok tadi. Jadi tutut ibahah masuk berapa perkara? Masuk di bawah tutut atau ibahah masuk berapa perkara? 5. Apa dia 5? Wajib, sunat, haram, makruh, ibahah. Lepas tu ambil satu contohnya. Wajib. Wajib ada hataran bagi wajib. Apa lagi? 2. Sunat. Sunat ada hataran bagi sunat. Apa lagi? Haram. Haram ada hataran bagi haram. Makruh. Makruh ada hataran bagi makruh. Satu lagi? Ibahah. Ibahah pun ada hataran dia. Tengok kan? Kita nak wajib solat zuhur bila? Nak jadi wajib puasa Ramadan bila? Milik pada masa. Balik. Nak jadi wajib haji bila? Bila mampu. Nak wajib haji apabila kuasa. Kan? Maka kuasa tu hataran bagi wajib haji. Itu panggil hataran dia. Nak wajib puasa Ramadan bila? Apabila lihat anak bulan Ramadan. Ada lihat anak bulan Ramadan, hataran bagi wajib puasa Ramadan. Nak wajib solat zuhur bila? Sekarang tak wajib lagi zuhur untuk hari ni. Zuhur untuk hari ni Dilinci belum wajib lagi. Kan? Zuhur untuk kemarin? Nak tanya. Zuhur untuk hari ni tak wajib lagi. Esok ni tak wajib lagi. Tak wajib kita tunaikan lagi. Lepas tu yang kemarin? Dah lepas. Hari ni hari Jumaat. Zuhur yang hari Khamis tu. Wajib ke tidak tak kita? Wajib lah. Wajib. Dah lepas Baba. Lepas wajib lah. Kita jawab begini. Jangan jawab kata wajib. Ada? Kita jangan jawab kata wajib. Tengok. Dia dah solat ke belum? Zuhur kemarin. Dia solat ke belum? Kalau kata dia dah solat, tak boleh kata wajib. Kalau wajib kena buat. Tak boleh kata dah lepas daripada wajib. Kena jawab begitu. Zuhur yang kemarin, nak jawab macam mana? Kalau kita dah solat, Sudah lepas solat. lepas daripada wajib. Kena jawab gitu. Jangan jawab kata wajib. Wajib kena buat balik. Kena jawab kata dah lepas daripada wajib. Jawab gitu. Kalau orang tu belum solat lagi, belum lepas daripada wajib. Mana dah wajib tapi belum lepas lagi. Apa dia? Masih bersakutan lagi. Masih bersakutan dengan diri dia lagi. Begitu. Begitulah. Contohnya. Lepas tu banyak-banyaklah itu nak jadi satu tu. Tengok. Kalau zuhur apabila minta masa sikit sikit lagi. Zuhur apabila gelincir matahari. Terus wajib ke? Kena tengok orang pula.
Kalau orang lelaki memanglah wajib. Tapi kalau orang perempuan kena tengok pula. Masuk waktu zuhur dah masuk, dapat dah waktunya. Kan? Dapat dah sebab jadi wajib tu. Tetapi kalau orang yang datang bulanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi tak wajib juga pun. Kan? wabarakatuh. Maka kena kira pula kalau orang perempuan tu, orang wanita kena kira pula. Sedang datang bulanan ke tidak. Maka kalau ada datangan bulanan, maka ada mani, ada perkara yang menegah daripada wajib. Itu pun hataran dia juga. Lepas tu sudah. Apabila, kalau kita katanya tak ada bulanan sekarang. Apabila gelincir matahari, boleh solat terus ke? Tak boleh. Tak boleh terus Kena solat. bersih dari Kena najis buat apa semua. dulu? Ambil Bersihkan wuduk diri. dulu. Wuduk tu pun hataran bagi semayang zuhur juga, semayang juga. Sudah ambil wuduk, boleh terus solat? Tak boleh, kena tutup aurat dulu. Kan? Tutup aurat tu pun hataran dia juga nak bagi gambaran. Apa dia hataran? Itulah lebih kurangnya. Tu nak faham. Jadi mana katanya hukum syarak terbahagi kepada dua. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Nanti kita tengok kepada huraian depan tu, senang kita nak faham. Sebab sini kita dah kupas pada ta'rifnya. Maka untuk hari ini kita sekadar itu, insyaAllah minggu depan kita sambung pada kata maka masuk di dalam kata ditutup 4 perkara. Wallahu'alam. Alhamdulillah.